Assalamualaikum, hai apa kabar Anda semua? Bersama saya lagi Nazir bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada Anda 4 asas untuk kita membentuk bonsai daripada pokok bunga kertas. Baiklah teman-teman ya, sekiranya Anda ingin mengetahui apakah asas-asas tersebut, pastikan Anda terus mengikuti perkongsian saya ini dari mula hingga selesai. Oke, jom kita teruskan. Oke, baiklah teman-teman, seperti biasa teman-teman, saya akan kongsikan kepada Anda secara bareng-bareng saja ya, secara santai-santai saja, kita bicara ringkas-ringkas saja. Untuk perkongsian kali ini, saya masih fokus sekali lagi untuk Anda ya, saya khas ke Anda, yaitu Anda seorang peminat pokok bunga kertas. Saya ingin membuat pokok bunga kertas Anda sebagai bahan bonsai Anda. Baiklah teman-teman, di sini saya akan kongsikan kepada Anda 4 asas untuk Anda membentuk bunga kertas sebagai bahan bonsai kita. Oke, baiklah teman, seperti biasa teman, kita santai-santai saja, oke? Oke, kita teruskan kepada asas yang pertama. Oke, untuk membentuk bonsai ataupun bahan bonsai, teman-teman, Anda kena mengetahui 4 asas ini, 4 perkara asas ataupun 4 perkara dasar ini ya. Yang pertama, pasti Anda mengetahui bahwa bonsai itu mempunyai bentuk asasnya berbentuk piramid segitiga ya. Itu adalah bentuk asas yang pertama. Sama ada bentuk segitiga piramid itu di tengah-tengah, di tepi kanan ataupun di tepi belah kiri, ataupun segitiga memanjang ke kanan ataupun memanjang ke kiri. Yang penting bentuk segitiga ataupun bentuk piramid itu adalah bentuk bahagian atas. Biasanya bahagian atas teman-teman itu cabang, ranting dan juga daun. Itu adalah asas yang pertama yang Anda perlu ketahui. Okey, asas yang kedua pula teman-teman ya, yang perlu Anda ketahui adalah membentuk arah cabang. Biasanya teman-teman, untuk membuat sebuah bonsai ataupun bahan bonsai, biasanya para ahli-ahli pembonsai ini teman-teman, mereka akan membuat ataupun membentuk arah cabang pokok bonsai mereka, sama ada pokok bunga kertas ataupun pokok jenis pokok lain, dengan menggunakan kawat khas, iaitu kawat aluminium yang digunakan khas untuk melilit ranting ataupun cabang-cabang pokok bonsai ataupun batang bonsai teman-teman ya. Mereka menggunakan kawat khas itu, iaitu kawat aluminium yang khas untuk digunakan untuk membentuk bahan bonsai. Jangan menggunakan besi biasa, nanti berkarat. Ini yang boleh menyebabkan pokok bonsai Anda mati. Okey, karena karat itu masin. Jadi Anda pastikan menggunakan kawat khas, iaitu kawat aluminium yang khas untuk digunakan untuk mengawat ataupun melilit cabang ataupun ranting ataupun dahan pokok bonsai Anda. Itu adalah perkara asas yang kedua, iaitu membentuk arah cabang. Karena bahan bonsai ini teman-teman, kita perlu bentuk arah cabangnya, sebab kebiasaannya teman-teman, contohlah pokok bunga kertas teman, dia tumbuh seperti biasa saja, normal saja, tidak ada bentuk gaya-gaya khas. Jadi kita lah yang akan membentuknya nanti, sama ada kita untuk bentuk ke kiri, ke kanan, ke depan, ke atas ataupun ke bawah. Itu adalah tugas kita untuk membentuknya. Itu adalah asas yang kedua. Okey, sekarang kita pergi ke asas yang ketiga. Okey, asas yang ketiga adalah teman-teman, kita perlu memberi ruang antara cabang-cabang atas dan cabang bawah. Ini adalah kerana teman-teman ya, semua bahagian daripada daun yang ada pada pokok bunga kertas kita ataupun pokok jenis lain ya, yang kita melakukan proses memberi cuang ataupun arah cabang tadi, supaya ia mampu terkena pancaran cahaya matahari. Ini kerana sebab pokok bunga kertas teman memang memerlukan cahaya matahari ya, memerlukan cahaya. Jadi kita perlu membuat ruang-ruang di antara cabang-cabang itu, di mana tidak boleh cabang itu berlapis-lapis. Karena cabang itu ada macam tu ya, ada antara-antara macam tu. Jadi tak terlindung, yang bawah tak terlindung oleh yang atas macam tu. Okey, jadi macam tu. Contohnya lah, tak macam tu. Jadi macam tu. Okey, ada yang atas kena cahaya matahari, yang bawah pun ada kena cahaya matahari. Itu adalah tip ataupun asas yang ketiga, iaitu memberi ruang antara cabang atas dan cabang bawah, kiri dan kanan, supaya semua terkena pancaran cahaya matahari. Itu adalah asas yang ketiga. Dan asas yang keempat ialah melakukan pemangkasan. Okey, kenapa kita melakukan pemangkasan ya teman? Kerana tujuan yang pertama adalah untuk kita membolehkan keluar ataupun tumbuhnya tunas baru. Ini adalah untuk membantu pokok bunga kertas kita mempunyai tunas yang baru. Kerana apabila mempunyai tunas yang baru nanti, maka akan bertambahlah cabang-cabang
yang baru pada pokok bunga kita, dan ini akan menjadikan pokok bunga kita itu nanti menjadi lebih cantik dan menawan apabila mempunyai gambaran meter tunas. Dan ini akan merupakan salah satu ciri ataupun syarat utama pokok yang kita akan jadikan sebagai bonsai kita, yaitu melakukan pemangkasan ya. Pemangkasan itu penting. Okey, di mana ataupun bahagian apa yang perlu kita melakukan pemangkasan? Okey, bahagian yang paling penting untuk kita lakukan pemangkasan ialah teman, iaitu bahagian cabang yang sudah tua ya. Cabang yang sudah tua biasanya tidak akan mengeluarkan tunas baru, jadi kita perlu pangkas. Jadi ini akan membantu mempercepatkan proses pertumbuhan tunas-tunas baru nanti. Jadi ini akan menambah ruang-ruang kosong nanti akan terisi oleh dengan adanya pertumbuhan mata tunas-tunas baru. Okey, boleh ikut teman-teman. Jadi begitulah teman-teman ya, iaitu 4 asas yang Anda boleh lakukan apabila Anda ingin membentuk pokok bunga kertas Anda menjadi sebagai sebuah bonsai. Okey, baiklah teman-teman, seperti biasa teman-teman, sekiranya Anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk Anda, terutamanya Anda seorang peminat pokok bunga kertas, saya masih tidak tahu lagi apakah asas yang Anda boleh lakukan apabila Anda ingin membuat pokok bunga kertas Anda sebagai sebuah bonsai. Okey, sekiranya manfaat teman-teman, sila klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng ya, supaya Anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian terbaru pada channel saya ini, iaitu channel Nazar Abdullah yang berbincangkan mengenai alam pembonsaian. Dan pokok bunga kertas merupakan satu jenis pokok bunga yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai dan seterusnya bonsai, dan mempunyai nilai yang amat tinggi dan mempunyai keindahan yang sangat-sangat istimewa. Okey, bagi teman-teman tu yang masih lagi belum subscribe ya teman-teman ya, silalah subscribe ya, kerana subscribe itu sangat gratis, gampang dan mudah. Marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah kita juga akan mendapat manfaatnya nanti. Lebih-lebih lagi teman-teman, dalam bulan Ramadan bulan yang mulia ini, kita lakukan sesuatu perkara yang baik akan mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Yang penting kita ikhlas tu, ikhlas itu berarti ikhlas. Jangan terpaksa, okey? Kita ikhlas, sama-sama berkongsi, itu merupakan satu amal soleh juga. Kita berkongsi yang baik, insyaAllah itu akan menjadi amal jariah pada kita nanti, akan kembali kepada kita di alam barzah nanti, akan membantu kita di sana. Okey, bagi anda yang mempunyai cadangan atau persoalan ya teman, sila tulis di dalam komen ya. InsyaAllah saya akan cuba menjawab pertanyaan anda itu. Baiklah teman, cukup sampai setakat ini dulu teman-teman ya. Walaupun secara ringkas, harap dapat memberi sedikit informasi ataupun maklumat kepada anda ya, yang masih tidak tahu apakah asas untuk anda membentuk pokok bunga kertas anda menjadi sebagai sebuah bahan bonsai. Baiklah teman, seperti biasa teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, mari kita sama-sama bersalawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai rajum kita. Salawat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Baiklah teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam satu hobi, salam bonsai. Bye-bye.